Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar. Kita hadir dalam majlis sebutan tentang Nabi SAW, manusia yang paling bertakwa. Dan kita nak sebutkan berkaitan yang karangnya pula Imam Busiri, orang yang bertakwa, memuji akan manusia yang paling bertakwa. Hadir pula dengan orang-orang yang bertakwa, tatap wajah pula para habaib, para syekh kita orang-orang yang bertakwa, menyebut tentang wanita yang terpaling bertakwa, iaitu Sayyidatina Fatimah. Bersama-sama dengan kita juga ada zuriatnya Fatimah. Habib kita ni ada, dia ni zuriat Fatimah. Ini semua merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila disebutkan yang bertakwa itu ada jalan keluar, kitanya tak bertakwa, habis mana bahagian kita daripada ayat ni? Sekadar framekan, sekadar bacakan? Tak, Allahnya tak zalim. Allah bagi anugerah, tapi setiap orang yang bijak, kreatif boleh dapat bahagian daripada anugerah tersebut. Kitanya tak bertakwa, yang diberikan jalan keluar adalah orang yang bertakwa. Maka kita tumpang jalan-jalan keluarnya orang bertakwa. Tumpangnya macam mana? Hadir kumpul dengan orang-orang bertakwa. Sebut tentang orang-orang yang bertakwa. Cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Rindu kepada orang-orang yang bertakwa. Kasih dan idolakan orang-orang yang bertakwa. Maka kita akan diberikan izin oleh Allah untuk tumpang jalan keluarnya orang-orang yang bertakwa. Perlu tak jalan keluar mereka? Perlu. Sebabkan kita punya jalan keluar sangat kabur. Bahkan kadang-kadang tersepit, tersangkut, tak ada jalan keluar. Keluar daripada apa? Keluar daripada fitnah maksiat kita. Keluar daripada cinta dunia kita. Keluar daripada takut dapat su'ul khatimah kita. Keluar daripada takut azab kubur kita. Keluar daripada takut mahsyar nanti. Keluar daripada takut nak lintas titian sirat. Takut. Itu semua perlu jalan keluar. Perlu jalan keluar. Tak ada jalan keluar, tak dapat kita keluar daripada azab-azab Allah Ta'ala. Maka perlu jalan keluar. Perlu jalan keluar. Maka hari ini kita hadir menumpangkan niat kita untuk tumpang jalan keluar ahli taqwa. Dan khususnya akhir zaman ini orang cari jalan keluar. Jalan keluar daripada khabar mana yang betul, khabar mana yang salah. Pihak mana yang betul, pihak mana yang salah. Apa amalan yang perlu dibuat. Adakah ini fitnah ataupun betul? Adakah benda ini elok ataupun tidak? Apa next step? Ni semua fitnah akhir zaman menuju kepada datangnya Imam Mahdi. Nak fitnah akhir zaman ni orang semua tengah kabur. Semua orang Islam perlu jalan keluar. Dan tumpang orang-orang yang bertakwa, insya-Allah kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit sahaja kita nak sebut tentang saya sebetulnya datang nak khidmat jadi mutarjim, penterjemah. Tapi Ustaz Syahir dah suruh cakap pula. Kita sebut tentang Sayyidatina Fatimah. Sayyidatina Fatimah ini adalah wanita syurga. Nabi sebut perempuan terbaik di antaranya adalah Fatimah. Dan Nabi sebut Fatimah itu sebahagian daripadaku. Sayyidatina Fatimah adalah Ahlul Bait yang pertama yang meninggal setelah wafatnya Nabi SAW. Tak lebih daripada 6 bulan. Sayyidatina Fatimah punya cinta sangat kepada Nabi SAW sehingga Sayyidina Ali mengatakan, setelah wafatnya baginda, tak aku lihat seorang yang lebih mirip, yang lebih serupa dengan Nabi, rupa dan tingkah lakunya. Rupanya dan tingkah lakunya semuanya mirip dengan Nabi SAW, lebih daripada Fatimah. Maknanya Fatimah paling mirip dengan Nabi SAW. Dan Nabi itu macam mana? Kana khuluquhu Al-Quran. Kan? Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Quran. Maka nur Al-Quran itu ada pada Nabi SAW. Apabila wafat Nabi, paling banyak yang mewarisi nur Al-Quran adalah Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Dan setelah wafatnya Fatimah, yang paling banyak mewarisi nur ini siapa? Sayyidina Hasan dan Husain, anaknya Fatimah. Kemudian jatuh kepada para habaib kita. Bak kata guru saya Syekh Abu Zaki, dia selalu sebut, apabila kita, contoh kita dekat stadium, nak sambut datangnya artis. Siapa artis yang terkenal? Kita bagi contoh lah. Artis sekarang kita tak mahir sangat. Sekarang yang kita biasa dengar Michael Jackson lah. Semua orang memang kenal lah. Yang muda, yang tua semua kenal Michael Jackson. Michael Jackson, kalau dalam stadium ada Michael Jackson datang, dia masuk tengah-tengah ni, kita memang dia masuk, kita tak baca Tala'al Badru Alaina lah. Kan, kita jerit-jerit apa semua agaknya lah. Jadi Michael Jackson masuk, kita dari jauh ni kita jerit. Yang kita, kalaulah na'udzubillah min zalik, kalau saya hadir dekat konsert-konsert gitu, kita menjerit ni, kitanya orang Jawa, orang Melayu-Melayu, ada orang Bugis. Tapi kita jerit dekat Michael Jackson ni, macam dianya sepupu kita. Kita jerit Michael Jackson, Jackson. Kita jerit punya jerit, dia tak kenal pun kita. Michael Jackson tak kenal pun kita. Kalau dia jerit, kita jerit tepi telinga dia pun
Dia jadi menyampah pula. Apalah kau jerit kuat sangat, kesian jugalah telinga aku ni. Dia tak kenal pun kita siapa, tapi kita jerit tak? Jerit semata-mata untuk apa? Lahirkan perasaan gembira dalam hati kita. Yang jerit itu jerit, yang kalau kita jerit, yang kalau dia jerit tu kita nampak, ya Allah ngerinya kau punya jerit kat Michael Jackson. Hati dia lagi jerit, hati dia lagi gembira, hati dia lagi suka, hati dia lagi nak rapat dengan Michael Jackson, walau Michael Jackson tak kenal dia. Ini Fatimah dan Ahlul Baitnya Fatimah, mereka boleh bagi syafaat pada kita tahu. Michael Jackson tak boleh. Kalau dia mati Islam, moga-moga dia mati Islam lah, dia boleh bagi syafaat lah. Tapi habaib ni semua confirm boleh bagi syafaat. Confirm boleh bagi syafaat. Dan nindanya Sayyidina Fatimah, atuknya Rasulullah SAW boleh bagi syafaat. Kalau kita gembira, jeritkan mereka, tapi jangan jerit lah. Kata kesian pula Habib ni, setiap masuk majlis Habib, kesian pula kan. Jerit hatinya jerit. Orang kata, kau ni jangan fanatik sangat lah dengan Habaib. Orang fanatik dekat stadium dengan Michael Jackson tak ada masalah. Aku dengan Habib suka akulah. Nanti hari akhirat kau tengok siapa yang kau terjerit-jerit. Daripada dunia kita dah jerit pada orang yang betul. Jerit, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, pada mereka ada jalan keluar. Jerit hatinya, jerit panggil. Suka sesuka-sukanya, gembira sehabis-habis gembira. Sampai aku punya gembira dengan dia sampai terlupa semua siapa-siapa yang orang kafir idolakan. Terlupa semua artis-artis, terlupa semua dunia. Aku pandang dia, aku pandang Rasulullah. Aku pandang dia, aku pandang Fatimah. Aku pandang dia, aku pandang zuriat Nabi SAW. Pernah satu kali selalu kita sebut hadis ini. Sengaja kita sebut hari Jumaat ni digalak untuk kita selawat dan kita sebut tentang Fatimah. Mandangkan muslimat ramai, nanti lepas asar nanti ada sa'ah Fatimiyah, waktu Fatimah. Setiap hari Jumaat antara asar dan maghrib, waktu Fatimah. Waktu yang digalakkan untuk kita berdoa dan berselawat. Mereka ini Ahlul Bait. Nabi SAW pernah sebut, satu hari Nabi salat, kemudian Nabi bagi salam, Nabi pusing kepada para sahabat. Datang Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan dan Husain. Datang kedua-dua cucu Nabi duduk di atas paha Nabi yang mulia. Yang seorang duduk di belah kanan, seorang lagi duduk di belah kiri. Kemudian Nabi mengatakan, ala adullukum, ala ukhbirukum, ala ukhbirukum ni, nak tak kamu aku beritahu kepada kamu, nak tak kamu, suka tak kalian kalau aku nak khabarkan pada kalian tentang dua orang yang mempunyai sebaik-baik datuk dan nenek, yang mempunyai sebaik-baik bapa dan mak, yang mempunyai sebaik-baik pakcik dan makcik sebelah bapaknya, yang mempunyai sebaik-baik pakcik dan makcik belah maknya. Ni sebaik-baik ni maknanya the best of all the creation. Bak kata kita ni cream of cream lah. Kan? Cream tu dah baik dah tu. Kalau donat tu dalam tu ada cream, budak-budak ni dia tak kisah, dia kopekkan donat, dia ambil cream aja. Cream ni dah creamnya, cream of cream lagi. Yang terbaik. Yang terbaik. Sahabat kata, siapa ya Rasulullah? Nabi kata, Al-Hasan wal Husain. Hasan dan Husain. Jadduhuma Rasulullah SAW. Datuk mereka adalah Nabi SAW. Wa jaddatuhuma Khadijatul Kubra. Nenek mereka adalah Sayyidina Khadijah bintu Khuwailid. Bapa mereka adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mak mereka adalah Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah SAW. Pakcik dan makcik belah bapa siapa? Pakciknya belah bapa adalah Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, siapa yang tak kenal Ja'far bin Abi Talib? Yang terkorban dekat perang Mu'tah. Tangan kanan dan tangan kirinya dipotong sehingga dipeluk bendera Islam, panji Islam tak nak lepaskan. Wafatnya beliau dekat perang Mu'tah, terbang diberikan dua sayap Zuljarnahain, diberikan dua sayap daripada syurga untuk terbang kirim salam dekat Nabi sebelum naik ke syurga. Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Pakcik mereka belah bapa adalah Ja'far bin Abi Talib. Makcik mereka belah bapaknya adalah Ummu Hani. Ummu Hani ni macam mak pada Nabi juga, sangat rapat. Nabi selalu rehat dekat rumah dia apa semua. Ummu Hani. Pakciknya belah bapa, belah mak, dan makcik belah mak anak-anak Rasulullah, anak laki Rasulullah, adik-beradik Fatimah kan. Adik-beradik laki, anak laki Rasulullah, adik-beradik perempuan, anak perempuan Rasulullah. Kemudian Nabi sebut, datuk mereka dalam syurga, nenek mereka dalam syurga, bapa mereka dalam syurga, mak mereka dalam syurga, pakcik dan makcik belah bapa dalam syurga, pakcik dan makcik belah mak dalam syurga, mereka berdua pun dalam syurga. Habis apa kena hadis ni dengan kita? Hujung sekali ada bahagian untuk kita. Bahagian besar untuk kita, dan moga-moga Allah berikan kita izin untuk masuk dalam bahagian ini. Nabi sebut di penghujung hadis, wa man ahabbahuma fil jannah. Barang siapa yang mencintai mereka,
juga dalam syurga bersama dengan mereka. Allah Allah, di situ bahagian kita. Di situ bahagian kita umat, khususnya umat Melayu di tanah Melayu sini, ramai habaib datang, ramai habaib datang. Bukan kita jemput dia khusus pun, dia sendiri datang habib kita ni. Ni istimewa, istimewa. Dan habib kita ni Habib Ibrahim bin Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar atuknya lagi moyangnya jangan kita sebutlah cerita Syekh Abu Bakar. Semua ni talian abunnya talaga an abihi wa hakadha. Bapa dan bapa dan bapa dan bapa, rantaian wali bin wali bin wali bin wali, salih bin salih bin salih bin salih, sampai kepada yang paling salih iaitu Nabi SAW, yang paling wali iaitu Nabi SAW, yang paling bertakwa iaitu Nabi SAW. Maka kalau kita nak jalan keluar daripada mereka ini, memang sangat-sangat sayuge, sangat-sangat sesuai lah untuk tumpang jalan keluar mereka. Dan mereka sudi nak beri kita jalan keluar. Mereka sudi nak beri kita jalan keluar. Itu kemuliaan Sayyidatina Fatimah. Kemuliaan Sayyidatina Fatimah. Cintai Fatimah. Nabi kata, barang siapa yang menggembirakan Fatimah, menggembirakan aku. Barang siapa yang sakiti Fatimah, sakiti aku. Gembirakan Fatimah, gembirakan Fatimah, gembirakan Rasulullah SAW. Menggembirakan Nabi SAW adalah menggembirakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara yang Nabi sebut, gembirakan Fatimah, gembirakan aku, itu adalah satu martabat amalan tau. Maknanya menggembirakan Rasulullah satu amalan, betul? Kan kita selawat dapat menggembirakan Nabi, satu amalan. Maknanya gembirakan Fatimah dan Ahlul Bait pun satu amalan. Sekadar kita tengok dia, kita buat muka kelakar sikit, dia pun ketawa. Dia gembira tak? Gembira. Buat muka kelakar untuk dia gembira adalah amalan. Adalah satu ibadah untuk kita. Dituntut dalam syariat kita. Dan ini yang disebutkan sakiti Fatimah, sakiti aku. Gembira Fatimah, gembira aku. Itu adalah satu martabat yang diberi kepada semua Ahlul Bait. Sehingga disebutkan oleh ahli Tarim, orang-orang Tarim yang situ ramailah habaib kita, asal usul habib kita pun daripada Tarim juga. Daripada Tarim sana ramai Ahlul Bait. Disebutkan dekat Tarim itu ada satu Jabal Furaid, satu gunung Furaid. Daripada situ kerap para wali-wali Allah dekat bumi Tarim sana. Ini kita nak sebut karamah wali-wali, jangan kita tandakan soal. Betul ke karamah? Betul, tengok baca Al-Quran macam-macam karamah. Nabi Sayyidina Khidirnya, Siti Maryamnya, semua ada karamah. Ashabul Kahfi semua ada karamah. Kemudian wali-wali di tanah Tarim itu kerap mereka ni apabila ziarah zambal makam para wali dekat situ, angkat je kepala, nampak dekat atas Jabal Furaid sana Nabi SAW tengah jenguk. Kan wali-wali boleh nampak Nabi. Jadi dia nampak Nabi tengah jenguk daripada atas Jabal Furaid. Dia tengok, perhati-perhati, Nabi perhatikan. Sampai dah kerap sangat nampak Nabi dekat atas Jabal Furaid tu tengah perhatikan Tarim. Mereka pun tanya, "Ya Rasulullah, izinkan kami nak bertanya." Nabi kata, "Marhaba, tanya." Kemudian mereka kata, "Kenapa kerap kami nampak baginda atas Jabal Furaid sedang memerhatikan Tarim? Kenapa?" Sebab di sana ada Mekah, di sana ada Madinah, ada Mesir, ada Jordan. Tapi kenapa kerapnya Nabi memerhatikan Tarim? Maka Nabi mengatakan, "Aku melihat anak cucuku yang bermain di bumi Tarim. Dan wabil khusus di antara anak cucuku dua. Pertama adalah Sayyidina Ali Khalid Qasam. Yang kedua adalah Sayyidina Al-Ustaz Al-Azam Al-Faqih Al-Mugaddam Muhammad bin Ali. Dan kedua-dua mereka aku perhatikan mereka selalu. Nabi sebut, barang siapa yang menggembirakan mereka, gembirakan aku. Barang siapa yang sakiti mereka, sakiti aku." Maknanya apa? Martabat yang Nabi beri pada Fatimah awal-awal itu bukan hanya tersekat pada Fatimah, tetapi pass down sampai setiap Ahlul Bait, walau dia bertatu sekalipun, walau dia seluar pendek sekalipun, walau kita tak suka dia sekalipun, tetap ada makam khas di sisi Nabi SAW. Ini darah dagingnya Nabi SAW. Darah dagingnya Nabi SAW. Turunan Fatimah Zahra, special di sisi Allah Ta'ala. Special di sisi Allah Ta'ala. Terakhir, Afu Habib, terakhir kita tutupkan dengan satu cerita. Pernah satu hari Imam Malik radhiyallahu anhu, gurunya Imam Malik adalah Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Sayyidina Ja'far As-Sadiq ini cicitnya Nabi SAW. Kemudian Imam Malik ni berguru dengan Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Satu hari Sayyidina Ja'far As-Sadiq ni bawa tongkat. Imam Malik tanya, "Wahai Sayyidina Ja'far, kenapa kerap aku lihat engkau dengan tongkat ni?" Sayyidina Ja'far As-Sadiq mengatakan, "Ini tongkat ni memang aku jaga, memang aku guna, sebab ini adalah tongkat yang ditinggal oleh moyangku Rasulullah SAW." Oh, Imam Malik punya seronok. Ini tongkat Nabi, ini tongkat datuk engkau, ni tongkat Nabi. Nabi pegang, Nabi guna tongkat ni. Ya, Nabi guna. Terus Imam Malik ni ambil tongkat ni, dia cium, dia peluk-pelukkan tongkat tu habis-habisan. Sayyidina Ja'far As-Sadiq tengok, dia senyum tengok murid dia. Ditanya, "Wahai Malik, kenapa engkau buat gitu? Ini kan tongkat Rasulullah, mestilah aku nak ambil berkat." Ja'far As-Sadiq mengatakan, "Bagus. Tapi kalau kau nak tahu, apa pula pendapat engkau tentang
dalam diriku yang ada darah dan daging mengalir daripada Nabi SAW. Bukan bekas sentuhan Nabi tau. Darah daging yang Nabi cakap akan jadi penyelamat akhir zaman, yang Nabi hasratkan untuk darah dan daging ni mengalir hingga akhir zaman. Allah, maka semua habaib kita ni tengok mereka, belum sentuh, belum salam, belum cium tangan, belum belajar kitab, belum dengar kalam mereka, belum dipandang oleh mereka, belum disebut nama kita oleh mereka, belum lagi. Hanya duduk pandang mereka, dapat duduk pandang sahaja dah merupakan nikmat yang sangat-sangat besar. Boleh jadi syafaat kita akhir zaman nanti. Boleh jadi syafaat kita di mahsyar nanti. Hanya duduk pandang, gembirakan aja hati kita. Tiun aja hati kita ni untuk fanatik, gembira habis-habis dengan habaib ni. Nanti terkeluar maksiat, terkeluar cinta dunia. Sebab apa? Mereka ni macam keturunan Rasulullah ni bawa nur Rasulullah. Takkan masuk dalam satu hati atau dalam satu bilik nur Rasulullah, dalam waktu yang sama akan masuk kegelapan maksiat. Salah satu, masuk kegelapan maksiat, Rasulullah keluar. Masuk Rasulullah, kegelapan maksiat pun keluar. Jadi bila kita cinta dan buka hati kita untuk dimasukkan mereka ini kepada hati kita, akan keluar cinta dunia, keluar su'ul khatimah, akan keluar, akan datang husnul khatimah. Moga-moga dengan berkat majlis ini, dengan berkat kita menatap wajah cucu Fatimah, moga-moga Fatimah pandang pada kita, moga-moga ayahnya Fatimah pandang pada kita, moga-moga Nabi SAW cinta dan gembira dengan kita. Para ulama habaib mendoakan nadkhul ma'a taha fis sufufil awalat, nadkhul ma'a taha fis sufufil awalat. Kami masuk ke dalam syurga bersama dengan Taha dalam saf-saf yang pertama, iaitu saf mana? Saf Ahlul Bait. Nadkhul ma'a taha fis sufufil awalat, wallahu a'lamul afu minkum. Masya-Allah. Jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Ustaz Akhi Zainuddin hafizahullah taala wa ra'ah, memperingatkan kita tentang cinta. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cinta Rasulullah keluar maksiat, cinta maksiat keluar Rasulullah. Kalam yang masya-Allah padat. Insya-Allah seterusnya kita menjemput pula Fadilah Syekh Ahmad Salim bin Salim untuk menyampaikan sedikit tausiah kepada kita insya-Allah. Falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. لا شأن أولا مسمى عبيد لا شامل أولا فضل كي ترندومها والحي والرحيم شكا الله أكبر تفضل تفضل يا شيخ. وكان kita tatamu selalu datang sini. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه من والاه. وارحمنا وأكرمنا يا الله والحاضرين والحاضرات بجاهه عندك يا الله. اللهم بحق سيدنا رسول الله وآل بيت رسول الله تقبل منا والحاضرين ما قرأناه من قراءة البردة يا رب، واقضي حاجاتنا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan daripada Habib tadi, moga-moga Allah menerima kita dan Allah memberkati kita dengan berkat Nabi SAW dan dengan berkat para keturunan Nabi SAW. Moga-moga Allah menerima kita dan menyampaikan kita dengan niat bacaan burdah kita ini. والشكر الكبير عند الله سبحانه وتعالى لمن كان سببا في هذا المجلس. Dan kita berucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas mereka yang berusaha untuk mendirikan majlis ini. وكل أعمالنا وكل ما قرأناه في هذا المجلس هو في صحيفة صاحب المجلس قبل أن يكون في صحائفنا. Dan apa yang kita bacakan dan apa yang kita amalkan dalam majlis ini semuanya terlebih dahulu dicatatkan dalam catatan mereka yang mendirikan majlis ini sebelum dicatatkan dalam amalan kita. وهذا دليل من الله على محبته لصاحب هذا البيت. Ini adalah bukti bahawasanya Allah mencintai orang tuan rumah ini yang mendirikan majlis ini. وهذه المجالس لا تقام إلا برضا من الله ثم من صاحب هذه المجالس سيدنا رسول الله. Dan majlis seperti ini tidaklah terdiri di atas muka bumi melainkan setelah mendapat restu daripada Allah, kemudian dapat restu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. خصوصا إذا كان المجلس يذكر فيه الله ثم رسوله. Khususnya apabila majlis itu adalah majlis yang memuji dan mengingat akan Allah Taala dan kemudian memuji mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد تكلم الأستاذ أخيار حفظه الله بخلاصة الكلام. Dan dah sebut tadi tentang kesimpulan kalam-kalam. قد تكلم بخلاصة الفائدة في هذه الحياة الدنيا بمحبة الله ومحبة رسوله وآل بيت رسول الله.
Dan tadi kita dah sebutkan berkaitan dengan kesimpulan apakah fadilat-fadilat dan keagungan, kepentingan mencinta Allah, Nabi SAW dan Ahlul Bait Nabi SAW. والإنسان لن يدخل الجنة إلا بقدر ما حواه قلبه من المحبة لله ورسوله. Dan seorang insan itu tidak masuk ke dalam syurga melainkan atas kadar cintanya kepada Allah dan Rasul SAW. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يدخل أحد منا الجنة بعمله. Nabi SAW telah memberitahu kita dalam hadis bahawasanya tidak ada seorang pun yang mampu masuk ke dalam syurga dengan amalan mereka sendiri. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. Para sahabat bertanya kepada Nabi, walaupun engkau ya Rasulullah, Nabi mengatakan walaupun aku, akan tetapi masuknya kita dalam syurga adalah apabila Allah sudi memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada وهذا kita. دليل على أن الله يتغمد الناس بالرحمة منه ويدخلهم الجنة برحمته. Ini adalah dalil bahawasanya Allah itu memberi rahmatnya agar supaya hamba-hambanya dapat masuk dalam rahmatnya lalu masuk dalam وقال syurga. الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, apabila orang itu datang menghadap Allah Ta'ala, tidak mereka akan selamat dengan harta, dengan duit dan dengan dunia yang mereka ada, melainkan apabila mereka menghadap Allah Ta'ala membawa hati yang sejahtera. وكما ذكر الأستاذ الأخير أن الإنسان لن يدخل الجنة إلا مع من أحبهم في هذه الدنيا. Dan disebutkan seseorang itu tidak akan masuk dalam syurga melainkan dia akan bangkit dan masuk bersama dengan siapa yang mereka cintai di dunia ini. والمحبة لا تشترى ولا تباع. Dan cinta itu tidak boleh dibeli ataupun dijual. وإنما تكتسب بالتقرب عند المحبوب. Dan tetapi cinta itu boleh dipupuk dan ditingkatkan apabila kita mendekati dan mendampingi orang yang kita nak cintai. فإذا أحب الإنسان إنسان آخر سيحبه ذلك الإنسان. Apabila seseorang itu mencintai seorang insan, maka orang insan itu lain akan mencintai dia kembali. ومن أحب كريما الكريم يحبه بأكثر وأكبر من محبته له. Dan apabila orang itu mencintai yang terpaling dermawan, maka yang terpaling dermawan itu akan mencintai kita kembali sehingga akan cintanya itu lebih besar daripada cinta yang kita beri. وكذلك أحد من العوام إذا أكرم الملك فالملك سيكرم هذا العام بوزنه ذهبا. Dan apabila orang awam seperti kita yang tak berharta memuliakan raja yang sangat berharta, maka raja yang sangat berharta ini akan memuliakan orang awam ini dengan kemuliaan yang lebih tinggi lagi kerana hartanya lebih banyak. فنحن حقيقة أمام محبة النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه إذا أحببناه سيحبنا أكثر وهو يحب أمته صلى الله عليه وسلم بأكثر مما تحبه أمته. Dan kita sekarang berada di hadapan Nabi SAW. Apabila kita mencintai Nabi SAW, ketahui bahawasanya Nabi mencintai kita kembali. Bahkan Nabi yang terlebih dahulu mencintai kita, dan cintanya Nabi itu terlebih agung daripada mana-mana cinta yang boleh diberikan kepada baginda. وأفضل باب للمحبة للدخول على رسول الله محبة ابنته فاطمة الزهراء. Dan pintu yang paling besar nak masuk ke dalam cinta terhadap Rasulullah adalah melalui pintunya Fatimah. وكم من أحاديث صحيحة أتت بفضلها فإنها قطعة من لحم رسول الله. Dan beberapa banyakkah hadis sebutan dari Nabi SAW yang menceritakan tentang fadilatnya Fatimah. Di antaranya Nabi menyebut Fatimah adalah sebahagian potongan daripada daging aku. يرضى لرضاها Nabi SAW reda apabila Fatimah reda. ويغضب لغضبها Nabi marah apabila Fatimah marah. حتى أنه في ذات يوم خطب في المسجد من أجل فاطمة لأنها غضبت قليلا. Sehingga satu hari dalam masjid Nabi SAW memberikan khutbah yang penuh kerana Fatimah menjadi marah sedikit pada hari tersebut. إذا رجع من سفره بدأ في بيتها Apabila Nabi SAW pulang daripada safar, Nabi pertama kali akan pergi kepada rumah Fatimah terlebih قبل dahulu. بيوته وبيوت أزواجه أجمعين. Sebelum Nabi pulang kepada rumahnya sendiri ataupun rumah isteri-isterinya yang lain. وإذا رجع من سفر أو غزوة بدأ بالسلام عليها ويقول السلام عليكم أهل البيت. Dan sebelum Nabi SAW pergi kepada safar, kepada musafir, Nabi akan terlebih dahulu jumpa Fatimah dan Ahlul Baitnya dan memberi salam kepada Fatimah terlebih dahulu. وعند قيامه في الليل يمر على بيت سيدتنا فاطمة وسيدنا علي ويقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. Dan apabila Nabi SAW bangun Qiyamul Lail, Nabi akan jalan melewati rumahnya Sayyidina Fatimah dan Nabi akan sebut kepada Ahlul Bait, Assalamualaikum Ahlul Bait. وإذا دخلت عليه إلى مجلسه عند سيدتنا عائشة أو غيرها يقوم من مقامه فيقبلها في جبينها.
Dan apabila Nabi SAW duduk dengan isteri-isterinya dan Fatimah masuk, Nabi akan bangun, pergi kepada Fatimah dan cium dahinya Fatimah. وهذه قدر منزلة فاطمة عند أبيها صلى الله عليه وسلم. Inilah keistimewaan dan keutamaan Fatimah di dalam hati ayahnya sallallahu alaihi wasallam. حتى أن زواجها أتى من السماء بوحي من الله سبحانه وتعالى. Sehingga isyarat untuk mengahwinkan Fatimah itu datangnya daripada wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. ولأن سيدنا علي استحيا أن يخطبها فوقف عند الباب ولم يدخل فنزل جبريل فقال يا محمد إن علي بالباب وإن الله يأمرك أن تزوج فاطمة من علي. Sehingga kan Sayyidina Ali bin Abi Talib apabila nak meminangnya Fatimah, sebelum dia masuk ke dalam rumah, dia terasa malu nak menghadap Nabi SAW dengan tujuannya tersebut. Allah turunkan wahyu, Allah turunkan firman daripada Allah Ta'ala, mengarahkan malaikat datang sampaikan kepada Nabi SAW, memberitahu, wahai Muhammad, sesungguhnya Ali terhenti di luar pintu engkau, dapatkan Ali itu dan kahwinkan anakmu Fatimah dengan Sayyidina Ali. فهذا دليل على أن ذلك الأمر وذلك الوحي وذلك النور مستمر إلى يوم القيامة بأمر من الله. Ini adalah bukti bahawasanya apabila Allah berikan cahayanya, Allah berikan keistimewaan kepada kedua-dua mereka ini, kedua-dua mereka ini mendapatkan cahaya ini lalu diturunkan sehingga hari kiamat masih ada keutamaan tersebut di kalangan kita. وكل ذلك من أجل محبة رسول الله عند الله. Ini semua kerana cintanya Nabi SAW terhadap Allah Subhanahu wa taala. فذكر الأستاذ أخيار حفظه الله أن هؤلاء قد ضمن الله لهم الجنة فعلينا أن نحبهم لكي نكون معهم في الجنة. Dan mereka ini dan keturunan mereka mempunyai jaminan untuk masuk ke dalam syurga, maka hendaklah kita mencintai mereka untuk kita dibawa oleh mereka ke dalam syurga. ولأن هؤلاء كرام يرضون بقليل حتى من المحبة. Dan mereka ini orang-orang ahli syurga ini, orang-orang tinggi ini, mereka hanya memadai apabila kita berikan mereka sikit, kerana mereka tak tamak nak minta lebih, sikit aja mereka dah suka. وكل من أحب أحدا في الجنة الذي في أعلى الجنة يشفع لمن في أسفلها ببركة بسبب محبته له. Dan apabila seseorang mencintai orang yang tinggi dalam syurga, yang tinggi mampu beri syafaat kepada yang rendah, maka mencintai yang tinggi, kita akan ditinggikan oleh yang tinggi. والنبي لا يرضى لأحد من أمته أن يكون خارج الجنة. Dan Nabi SAW tak redha adanya seorang pun daripada umatnya di luar jannah. ولكن من سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المرتبة مع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan adapun mereka yang masuk syurga dan mereka yang bersama dengan Nabi dalam syurga, lain martabatnya. Siapa yang bersama dengan Nabi, martabatnya dalam syurga adalah mereka yang mencintai Nabi SAW dan yang bersama dengan Nabi. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل المحبة. Allah jadikan kita di kalangan ahli mahabbah, orang-orang yang mencintai. والشكر موصول للأستاذ محمد بشير والشيخ أحمد بن سلم حفظهم الله ورعاهم على إتيانهم وعلى مجيئهم إلى هذا المجلس وإجازتنا بهذه البردة المباركة بالسند المتصل إلى مشايخنا حفظهم الله وجزاهم الله خير الجزاء. Dan kita berterima kasih kepada Ustaz Syahir dan juga Syekh Ahmad kita yang datang untuk memberikan kita, mengajarkan kita bacaan burdah dan mengijazahkan kita bacaan burdah. Jazakumullah khairan jazaa kepada Habib Ibrahim hafizahullah taala wa ra'ah, dan juga kepada Ustaz Akhyar atas terjemahan yang terbaik. Jadi begitulah kepentingan mengisi jiwa kita ini dengan cinta. Cinta ini mahal. Seperti mana kata Habib, tidak boleh dijual, tidak boleh dibeli. Al-ina'u yusabbu bima fihi. Gelas ini akan menuangkan apa yang kita isi. Kalau kita isi cinta, maka kita akan pun bercakap tentang cinta, insyaAllah. Jazakumullah khairan. InsyaAllah seterusnya kita jemput Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim untuk menyampaikan tausiah. Falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah ala hadha al-khair wa hadha al-man min Allah subhanahu wa ta'ala wa hadha al-tawfiq. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas anugerah yang agung Allah berikan kepada kita, dan juga nikmat taufik Allah Subhanahu wa taala pilih kita berada pada majlis ini. Alhamdulillah al-qail in takunu salihin fa innahu kana lil awwabin ghafura. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، واجتماعنا في هذا البيت المبارك اليوم على ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن منبعه المحبة لله وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kamu menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh,
lalu kamu benar-benar buat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampunkan dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhimpunan kita, perkumpulan kita ini merupakan satu manba', satu tanda bahwasanya Allah dan juga Rasul redha kepada kita. Mudah-mudahan. وبأمثال هذه المجالس يرفع الله سبحانه وتعالى الوباء والبلاء. Dengan majlis umpama ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala wabak dan juga bala. لماذا؟ لأننا نذكر الله ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Karena apa? Karena kita menyebut nama Allah wa taala dan juga menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذن الله سبحانه وتعالى شرفنا ووفقنا في هذا اليوم المبارك وهو يوم الجمعة أن نصلي على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Maka karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik kepada kita untuk kita berkumpul pada hari Jumaat yang mulia untuk sama-sama kita bersalawat kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكل واحد منا حضر في هذا اليوم وله نية وله مطالب وله حاجات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي كل الحوائج وكل النيات التي أتينا إلى هذا المجلس من أجلها. نسأل الله الكريم أن يتكرم إن شاء الله بالقبول علينا. Amin. Setiap orang yang hadir ataupun yang menonton majlis semulia ini, maka masing-masing ada niat dan juga hajat yang tersendiri. Moga-moga dengan segala hajat yang diinginkan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensia-siakan hamba yang meminta kepadanya. قال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua perkara yang tidak ada satu pun dapat menandinginya. Pertama ialah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersangka baik dengan makhluk. حسن الظن بالله. كيف يحسن الإنسان ظنه بالله؟ أن مثل هذه المجلس عندما نحضر مجلس من المجالس نحسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنه قد قبلنا وأنه قد غفر ذنوبنا وأنه قد تجاوز عن سيئاتنا وأنه سيعطينا ويزيدنا سبحانه وتعالى. Pertama ialah kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi majlis yang semulia begini, kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala akan menerima majlis ini. Kita bersangka baik dengan Allah, Allah taala akan mengampunkan dosa-dosa kita. Kita bersangka baik dengan Allah, Allah taala akan memberikan pahala dan juga meninggikan derajat kita. Kita bersangka baik dengan Allah, Allah taala akan mengabulkan segala hajat dan juga keinginan kita. وحسن الظن بعباد الله. كيف نحسن الظن بالناس؟ لا نقف عند جواهر الناس أو حالات الناس، ينظر إلى هذا فعله وهذا تركه وهذه تعمل وهذه لا تعمل، فمشغول بالناس. هذا عنده إساءة الظن بالناس والناس يفعلون. لا نسيء الظن، فإن هذه خصلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، ألا وهي حسن الظن بعباد الله. Perkara yang kedua ialah bersangka baik dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan ajar diri kita untuk kita memandang rendah walaupun pada zahir seseorang. Tengok orang ni tak buat, kita pandang rendah. Tengok orang ni buat sesuatu, kita pun bersangka buruk. Jangan cepat sangat bersangka buruk terhadap hamba-hamba Allah. Maka bersangka baiklah terhadap hamba-hamba Allah, kerana itu merupakan satu kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. لذلك يقول أحد السلف الصالحين من علماء تريم، يقول إذا رأيت رجلا أمامي يعصي الله سبحانه وتعالى ثم غاب عني لحظة واحدة ثم رأيته لقلت أنه من أهل الجنة. Ya Allah. كيف هذا؟ قال لعله في هذه اللحظة عندما غاب تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى وقبل الله توبته. Kita lihat bagaimana orang-orang salafus salih, khususnya yang berada di tarim, mereka mengatakan, kalau sekiranya suatu hari aku terlihat seseorang yang melakukan maksiat di depan mataku, lalu aku terlelap ataupun aku tidak nampak walau sesaat, ketika itu aku akan bersangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahawa orang yang melakukan maksiat tersebut sudah bertaubat lalu diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana dalam tempoh sesaat yang aku tidak nampak tersebut, kemungkinan ketika itu dia sudah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
وسمعنا الكلام من الأستاذ خيار عن المحبة لله وللنبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. وذكرنا بسيدنا فاطمة رضوان الله تعالى عليها، وذكرنا الحبيب إبراهيم بهذه المقامات العظيمة. مقام المحبة هذا شيء عظيم يتعلمه الإنسان بمثل هذه المجالس. Jadi kita dah dengar tadi daripada kalam Fadil Ustaz Akhyar menceritakan tentang kepentingan hub cinta ini, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ahli keluarga Nabi. Juga kita dengar daripada Habib Ibrahim hafizahullah ta'ala wara'ah tentang kedudukan tinggi cinta ini. Maka cinta-cinta ini kita dapat belajar, kita dapat pelarihi, kita dapat sesuatu apabila kita dapat duduk seumpama majlis mulia sebegini. وكلما اغتنم الإنسان عمره وحضر مجالس العلم ومجالس الخير فلا شك أنه سيكون معه، Ya Allah, وأنه سيكون مع أهل البيت. ya Allah, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا سلمان منا أهل البيت. ya Allah. المحبة تعمل شان عظيم، فنقوي هذه المحبة لله ولهذا النبي ولسيدنا فاطمة، لأنه لا يكون أحد مثل سيدتنا فاطمة رضوان الله تعالى عليها. Jadi apabila kita menghabiskan umur kita dengan kita duduk bersama dengan orang yang kita cintai, pasti kita akan bersama dengan mereka. Apatah lagi kalau kita menghabiskan umur kita bersama dengan ahli keluarga baginda Nabi SAW, maka pasti juga kita akan dibangkitkan bersama dengan mereka. Kita belajar untuk mencintai Allah, belajar untuk mencintai Rasul, belajar untuk mencintai ahli keluarga Nabi SAW. Khususnya yang mana kita sebut tadi tentang manaqib, biografi Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana ini merupakan simbol cinta yang sangat agung. Kan cinta ini merupakan sesuatu perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. وكل النساء يحتاجن أن يقرأن سيرة سيدتنا فاطمة. كيف كانت هذه سيدتنا فاطمة وهي صغيرة؟ كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخواتها الكبار كلهن قد تزوجن إلا هي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت حياته. كيف عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ Jadi khususnya bagi para wanita adalah lebih berhak, lebih utama untuk mengenali susuk tubuh Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha dan juga mencontohi akhlak bagi beliau. Yang mana beliau ini Sayyidah Fatimah daripada kecilnya lagi sudah duduk bersama dengan baginda Nabi SAW. Sedangkan kakak-kakaknya apabila dewasa berkahwin. Dan Sayyidah Fatimah ketika mana masa lagi di usia kecil duduk dengan Nabi, tengok dengan apa yang Nabi buat, berdamping dengan selalu apa yang Nabi SAW buat. وبعد أن توفيت سيدتنا خديجة من كان مع النبي في البيت؟ كانت سيدتنا فاطمة ترعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان تسمى بأم أبيها. أم أبيها من؟ سيدتنا فاطمة رضوان الله تعالى عليها، وكانت تدافع عن رسول الله، كانت شجاعة. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يصلي في مكة وكفار قريش كانوا يأذون النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Selepas mana kematian ibunda yang tercinta, iaitu Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, siapa yang duduk bersama dengan Nabi? Iaitu tidak lain dan juga tidak bukan. Yang duduk bersama dengan Nabi ialah Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Fatimah ni tengok selalu apa yang Nabi buat. Sehingga kan beliau ini wanita ketika mana masih lagi di usia kecil, jiwanya sangat berani. Ketika mana Nabi SAW nak pergi solat di hadapan Kaabah, ketika itu dihalang oleh orang kafir Quraisy, maka Sayyidah Fatimah walaupun kecil begitu, masih lagi belum meningkat dewasa, berani mempertahankan baginda Nabi Muhammad SAW daripada dibuat sesuatu buruk oleh orang kafir Quraisy. وعندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي جاءوا الكفار وضعوا السلاء على رأسه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرأت سيدنا فاطمة مباشرة جاءت وخرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت تصيح عليهم وتناديهم أن يبعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika mana Nabi SAW sedang solat di hadapan Kaabah, maka orang-orang kafir Quraisy mereka ini membuat onar dengan mengambil tahi unta lalu meletakkan di atas tengkuk baginda Nabi SAW ketika mana baginda Nabi SAW sedang sujud. Ketika itu Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha tak tahan, cepat-cepat beliau mengambil najis tersebut lalu buang. Lalu beliau dengan suara yang tinggi mengatakan, jangan sama sekali kalian mengganggu ayahandaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومرة من المرات أبا جهل لطم سيدنا فاطمة. Satu hari Abu Jahal ini telah menampar Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. فجاءت عند رسول الله فقالت له يا أبي أن أبا جهل لطمني.
Kemudian Sayyidah Fatimah mengadu kepada ayahnya, wahai Rasul, wahai ayahku, sesungguhnya Abu Jahal telah menamparku. فقال لها اذهبي عند أبا سفيان وأخبري. Kata Nabi SAW, wahai Fatimah, pergilah engkau kepada Abu Sufyan dan mengadulah kepadanya. فذهبت تخبر أبا سفيان، قالت له إن أبا جهل لطمني وأخبرت أبي، وقال لها قومي معي، فذهب وأخذها عند أبا جهل وهو كان جالس بين أصحابه، فقال لها اذهبي والطمي، فذهبت ولطمته أمام الناس ولم يعمل بها شيء، فرجعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله فعلت كذا وكذا وأخذني أبا سفيان، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فببركة هذه الدعوة دخل أبا سفيان هذا الدين العظيم. Ketika mana Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha pergi menemui Abu Sufyan, cerita, wahai Abu Sufyan, sesungguhnya aku telah ditampar oleh Abu Jahal. Lalu aku telah beritahu kepada ayahku dan baginda Rasulullah, beritahu kepada aku supaya beritahu kepadamu wahai Abu Sufyan. Abu Sufyan kata, pas sekarang juga jom ikut aku, kita pergi jumpa dengan Abu Jahal. Ketika itu Abu Jahal sedang bersama dengan kaumnya. Ketika itu Abu Sufyan kata apa? Wahai Fatimah, tampar Abu Jahal sekarang. Sayyidah Fatimah ketika itu masih lagi di usia kecil, bangun tampar Abu Jahal. Dalam keadaan Abu Jahal berada di khayak ramai, namun Abu Jahal tidak berbuat sesuatu apapun. Balik semua tu, Sayyidah Fatimah cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah buat sekian. Dan dibantu oleh Abu Sufyan. Ketika itu Nabi SAW mendoakan kepada Abu Sufyan, dan inilah menjadi sebab Abu Sufyan masuk Islam. نعم. وقالوا أن من النساء أو أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي سيدتنا فاطمة. أما رتبة الصحابة سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، هذه رتبة الخلافة قالوا. أما ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي سيدتنا فاطمة على الإطلاق. Adapun kedudukan yang paling agung daripada kalangan wanita selepas baginda Rasulullah SAW ialah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu semua kedudukan yang terbaik daripada sudut khalifah. Dan daripada sudut wanita menang kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. وكانت سيدتنا فاطمة عندها الحياء شأنه عظيم من سيدتنا فاطمة. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha merupakan seorang wanita yang sangat pemalu. وكانت تخشى أنها تخرج من بيتها في حال وفاتها على هيئة الأموات الذين يرونهم الناس، ولكن بعد ذلك أخبرتها أم سليم أو أم سلمة أنها رأت كيف يخرجون النعش من البيوت التي والبلدان مثل الشام، فأخبرتها أنه يعملون لها غطاء ويعملون كذا حتى لا يراها أحد. فقالت سيدنا فاطمة في وصيتها أن فرحت بهذا الخبر وقالت إذا مت أنا افعلوا بي كذا وكذا حتى لا يراني أحد، حتى في حال وفاتها وخروجها لا ترى أحد أن يراها رضوان الله تعالى عليه. Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau ni sangat-sangat pemalu sehingga memikirkan bagaimana nanti selepas mana aku mati. Ketika mana aku diusungkan jenazah aku, lalu pasti jenazah aku ni akan dilihat oleh orang lelaki. Ketika itu disebutkan oleh kepadanya Ummu Sulaim ataupun Ummu Salamah, wahai Fatimah, sesungguhnya ketika mana aku melihat orang-orang Syam, apabila ada jenazah wanita, mereka akan letakkan di dalam keranda. Dan perkara ini bila diceritakan kepada Sayyidah Fatimah rasa seronok. Sayyidah Fatimah wasiatkan, kalau begitu ketika mana aku meninggal dunia, letakkan aku di dalam keranda supaya badan aku ini tidak dilihat oleh lelaki. Sampai begitu sekali Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, malunya beliau sampai memikirkan keadaan beliau selepas mana mati. وتوفيت وعمرها 25 أو 27 28 سنة في هذا السن توفيت رحمه الله تعالى. ولكن يوم القيامة كيف تكون سيدنا فاطمة؟ يقال يوم القيامة غضوا أبصاركم فإن فاطمة بن محمد تمر. الكل يخفض رأسه يغض بصره لأن فاطمة محمد ستمر. هذا تعظيم وإجلال لمن كان عنده حياة في هذه الدنيا. فإذا كل من انتهج هذا المنهج وجعل سيدنا فاطمة قدوته واقتدى بها لابد ولا شك أنه سيكون معها. Jadi Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal pada usia yang muda. Sebagian kata umurnya 25 tahun, sebagian kata 27 tahun. Malunya beliau
disebabkan malunya beliau di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala muliakan Sayyidah Fatimah di akhirat kelak. Ketika mana manusia hendak ketika mana beliau hendak melalui titian sirat, ketika itu diperintahkan kepada seluruh manusia, wahai sekalian manusia, tundukkanlah pandangan kalian, kerana sesungguhnya sekarang yang akan melalui titian ini ialah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Sehingga di akhirat pun malunya beliau Allah Subhanahu wa taala jaganya. Jadi kemuliaan Sayyidah Fatimah ini perlu kita contohi, perlu kita belajari, perlu kita cintai beliau. Moga-moga kita dapat dibangkitkan bersama dengan beliau radhiyallahu taala anha. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المحبة العظيمة وأن يرزقنا حب أهل البيت وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحب السلف الصالح والأولياء عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقيمنا من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وأن يقضي كل حوائجنا، حوائج الدنيا بالميسرة وحوائج الأخرى بالمغفرة، وأن الله سبحانه وتعالى يفتح الأبواب ويبعد عنا جميع الأشرار، وأن الله يصرف عنا أشرار الإنس وأشرار الجن، وأن يبعد عنا هذا الوباء، وأن يصرف عنا هذا البلاء، وأن يبعدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن عن ماليزيا وعن جميع بلدان المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Jazakumullah khairan jazak kepada Fadil Syekh Ahmad Salim bin Salim hafizahullah taala wa ra'ah, dan ampun maaf atas segala kekurangan terjemahan saya. Dan insya-Allah sebagai yang terakhirnya sukalah untuk al-fakir yang tidak seberapa ini untuk memberikan sedikit sanad ijazah burdah syarifah kepada hadirin sekalian, kecuali Habib dan juga Syekh. Istahil. Yani kan min tawadhu'ihim, yani betapa tawadhu'nya para habaib kita, para masyayikh kita. Saya ke Denis usahakanlah insya-Allah serba sedikit untuk bercakap bagi sanad insya-Allah. Bagi dekat hadirin sanad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita minta Habib Ibrahim ijazahkan, lepas tu Syekh Ahmad Salim, Habib Ibrahim, Syekh Ahmad insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ظاهرا وباطنا، يا ربنا فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا ما فتحت به على قلب سيدنا رسول الله أحباب الله وليلة أصفى الله من هو شيخنا الحبيب عمر، ومن هو أهل السند المتصل إلى السند، من هو الشيخ العمر في سنده إلى صاحب البردة يا رب العالمين، ومشايخنا أجمعين سيدنا الحبيب سام الشاطري ومشايخنا وأسلافنا أجمعين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سند البردة الشريفة الكواكب الدرية في مدح خير البرية صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله. هذا سند شهيد إن شاء الله. سندنا إن شاء الله. نجيزكم بما أجازنا به الشيخ الحبيب عمر، خصوصا في قراءة البردة وفي الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وفي أذكار الجمعة، وما نوى الشيخ الحبيب عمر وما أجازنا به أسلافنا إجازة مشافهة يا رب العالمين. اللهم حققنا بتلك الإجازة وافتح علينا يا رب العالمين بما فتحت به عليهم ظاهرا وباطنا، وجعلنا أهلا للإجازة يا رب العالمين، وجعلنا والحاضرين والحاضرات يا رب العالمين أهل السند المتصل إلى سيدنا رسول الله وإلى صاحب البردة يا رب العالمين. افتح علينا وعليهم فتوحا ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أجزناكم بما أجازنا به شيخ عمر، وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. قبلنا إجازة. Jadi Habib Ibrahim memberikan ijazah burdah ini yang mana beliau dapat daripada Habib Umar bin Hafiz hafizahullah taala wa ra'ah, dan juga kitab-kitab selawat, kitab-kitab azkar daripada Habib Umar bin Hafiz beliau ijazahkan kepada kita semua pada pagi ini dan juga yang menonton insya-Allah. Jadi Allahumma salli alaihi. Jadi seterusnya kita nak sertakan sikit bahawasanya kita sebut pada minggu lepas bahawasanya 3 kitab yang diterima qabul oleh para ulama salafus salih dan juga umat baginda Nabi SAW, 3 kitab. Anehnya kita sebutkan bahawasanya 3 kitab ini datangnya mereka daripada mana?
Ingat tak? Daripada Maghribi. Tiga kitab ini, mereka ini asalnya daripada orang-orang Maghribi. Dan ajaibnya, tiga-tiga kitab yang dikabul ini oleh ulama dan juga umat Nabi SAW, semuanya berkaitan dengan Nabi SAW. Yang pertama, kita dah ijazahkan pada minggu lepas, iaitu kitab Dalail Khairat, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jazuri rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau ini asalnya daripada Maghribi juga. Itu kitab tentang selawat. Yang kedua, kitab Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa oleh Al-Imam Qadi Iyad rahimahullahu ta'ala, yang mana kalau kitab Dalail Khairat menceritakan tentang selawat kepada Nabi SAW, manakala kitab Qadi Iyad menceritakan tentang susuk tubuh baginda Nabi SAW, akhlak-akhlak Nabi, mempertahankan Nabi daripada sebarang kecelaan, sebarang keburukan, yang mana didatangkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan yang ketiga, kata para ulama, ialah kitab Burdah Asy-Syarifah. Adapun nama asalnya Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kitab ini menceritakan tentang puji-pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Busiri rahimahullahu taala juga digelar sebagai Sayyidul Maddah, ketua penghulu pemuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian para ulama menggelarkan beliau dengan gelaran demikian. Kita sedia maklum bahawasanya dulu kita cerita, minggu lepas kita cerita bagaimana kitab Dalail Khairat itu dikarang. Sebab ada kemarau, kan? Kita dah cerita dah pada minggu lepas. Sebab sikit kita nak cerita bahawasanya Burdah Imam Busiri ni dikarang, kita sedia maklum bahawasanya Imam Busiri ni, beliau ini asalnya kerjanya asalnya pemuji sultan. Puji sultan. Lalu satu hari beliau ni jatuh sakit sehingga lumpuh badannya. Maka beliau kata, sepanjang aku duk puji sultan, tiba-tiba aku jatuh sakit hari ni, tidak ada apa-apa manfaat kepada aku. Koklah sultan nak datang bantu aku ke sebagainya, tidak ada pemanfaat. Maka di sini aku sedar, sesungguhnya puji manusia itu tidak ada apa-apa manfaat. Tetapi kalaulah aku puji Nabi SAW, kemungkinan ini ada besar manfaatnya. Allah Ta'ala campakkan ilham kepada Al-Imam Busiri rahimahullahu ta'ala. Lalu ketika mana beliau dalam keadaan lumpuh setengah badan, kaki kanan, kaki kiri tak boleh nak angkat, badannya setengah lumpuh, Allah Ta'ala ilhamkannya dalam mimpi, masa jatuh lumpuh tersebut, dalam mimpi bertemu dengan Nabi SAW. Bila bertemu dengan Nabi SAW, Nabi pegang badan beliau daripada atas ke bawah, kemudian Nabi campakkan burdah, sebab tu namanya burdah, selendang, campakkan kepadanya. Bila bangun saja daripada tidur, beliau dapati burdah tersebut ada pada badannya, lalu lumpuh tersebut hilang sedia kala. Kenapa? Ketika itu dia berazam untuk mengarang satu puji-pujian kepada Nabi SAW. Sebelum dia berazam, tuan-tuan, keluar dari rumah, jumpa dengan sebagian orang soleh, wahai Busiri, tolong berikan kepada kami, bacakan kepada kami syair puji-pujian yang telah dibacakan oleh baginda Nabi SAW semalam. Imam Busiri kata, aku tak karang apa pun lagi, tapi macam mana orang dah tahu dah. Kata, ini satu benda yang sangat agung. Ketika itu Imam Busiri rahimahullahu ta'ala berazam untuk apa ni? Untuk mengarang puji-pujian burdah kepada puji-pujian kepada Nabi SAW. Sehingga kan burdah ini diterima besar oleh masyarakat Mesir. Pernah berlaku kepada Al-Imam Bahauddin As-Sahib Al-Bahauddin. Beliau ini wakil kepada Sultan Malik Bebres. Sultan ni sangat suka kepada burdah Imam Busiri ini. Sehingga kan kalaulah dibacakan burdah Imam Busiri, Sultan ini Sahib Bahauddin ni, beliau ini akan bangun berdiri daripada awal sampai habis, kerana sakingnya beliau suka akan burdah Nabi SAW. Maka ketika mana saya di Mesir, kalau ada apa-apa masalah, orang-orang sakit, maka dibacakan burdah Imam Busiri. Kalau ada hajat apa-apa, dibacakan. Malih-malih pun dibacakan. Jadi burdah ini Masya Allah. Jadi insya Allah kita plan kita ni, kita nak baca tiga-tiga kitab tu. Dalail Khairat setelah selesai, burdah hari ni, satu lagi Asy-Syifa. Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah saya dah dapat ijazah daripada Maulana Syahri Jumaah. Nanti kita niatlah, moga-moga kitab yang qabul ini, yang diterima qabul oleh salafus salih ini, kita dapat baca insya-Allah. Jadi dengan merendahkan dirinya,
di hadapan para habaib, para masyayikh ni, saya nak bacakan sedikit ijazah supaya bersambung sanad kita insya-Allah, dan ada sedikit pembetulan yang perlu kita buat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Takut saya kan. Sanad Al-Burdah Asy-Syarifah daripada kitab Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Itu namanya. Nama burdah ni dia Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Tapi terkenal dengan apa? Burdah Syarifah. Sebab apa terkenal dengan burdah? Nabi SAW berikan burdah kepadanya, selendang kepadanya. Jadi kalau kita ni duk bawa burdah selendang macam ni, ingat Nabi SAW membawa juga. Moga-moga ini jadi syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Arwi al-Burdatu an-Nabawiyyatu asy-Syarifah an Syekhna Syekh Hisham Kamil an Syekhna Ibrahim bin Muhammad Mufti Al-Haskah di Suria an Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki an Al-Allamah Muhammad Yasin Al-Fadani an Syekh Umar Hamdan Al-Mahrisi an Sayyid Husain bin Muhammad Al-Habsyi Al-Makki an Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan an Osman bin Hasan Ad-Dimyati an Al-Allamah Muhammad bin Abdul Qadir Al-Ummi an Ali bin Muhammad Al-Arabi As-Saqat Abdullah bin Salim Al-Bisri an mim tu tukar an Salim Al-Bisri an, bukan Ammi, an an. Minta maaf tu pakcik ini an daripada tukar an Muhammad Al-Babuli an Sulaiman bin Abu Daim Al-Babuli an Najm Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti. Ini imam sangat agung ni, pengarang kitab Isra wal Mi'raj. An Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sebelah makamnya dimakamkan bersebelah Imam Syafi'i. An Abi Ishaq As-Salihi an Salah Abi Abdullah Muhammad bin Hasan Asy-Syazili an Abi Hasan Ali bin Jabir Al-Hashimi an Nazim Al-Imam Syarafuddin Muhammad bin Sa'id bin Muhammad Al-Busiri radhiyallahu ta'ala anhu dufina di Iskandariyah di Misr. Beliau dimakamkan di Iskandariyah. Jadi setelah mana saya tamat pengajian, Dafina ada ya. Qabruhu yuzar sampai sekarang. Dafin tu dafa tambah ya pula. Dal fa ya nun pula. Dafin. Iskandariyah. Jadi setelah saya BBA, saya teman isteri di Iskandariyah, selalu pergi ke makam Imam Busiri ni. Masya-Allah. Jujus nah. Dafina atau dafin. Tamam. Waqad ajaztu riwayatahu anni bihadza sanad. Ismukum insyaallah. Riwayatihi. Ada alif tu, sila itu. Tak laju sangat. Ada alif pula. Ada 3 pembetulan. Masya-Allah. Minta maafnya masya-Allah. Jadi tuliskan nama tuan-tuan masing-masing insya-Allah dalam bahasa Arab. Wa ausihi wa iyya bi taqwallahi ta'ala fi sirri wal alan wa alla tansani min salihi du'ahi wa masyayikhi wa sa'il muslimin al-mujiz Abu Abbas Muhammad Syahid Syahabuddin Al-Azhari. Ajastukum jami'an hadzal burdah. Kalau kitab ni qabilna al-ijazah. Kalau kitab Syekh Hamid Zamzam pun ada juga disertakan sanad di belakang ni. Kalau yang ni pun ada juga sanad. Jadi sampai ke daripada saya sampai ke pengarang, kita semua ni ada 16 sanad. Kalau tuan-tuan sebut nama saya sampai ke pengarang ada 17 orang. Sambung sampai pengarang. Wallahu a'lam. Qabil nas. Insya-Allah wallahu a'lam. Silakan kata. Insya-Allah qasidah yang terakhir sebelum kita tutup insya-Allah. InsyaAllah kita tutup dengan qasidah. Ya. Start dengan dahulu.
اسم اكتب فين يأخذ من nanti semua dah tuliskan nama dekat tempat ijazah ni, nama kita masing-masing. Nanti ambil sign daripada Ustaz Syahir. Kalau tak ada sign nanti orang ingat scam pula. Sambil kita baca qasidah penutup ni, sambil-sambil boleh ambil sign. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammadun ashraful a'rabi jami', Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'ruf jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun tajrus lillahi qatibatan, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul misaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami, Muhammadun ruwiyat bin nuri tinatuhu sallallahu alaihi, Muhammadun lam yazal nuran minal qidami, Muhammadun hakimun bil adli dhu sharafin, Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami, Muhammadun khairu khalqillahi min mudarin, Muhammadun khairu rusulillahi kullihimi, Muhammadun dinuhu nubihi, Muhammadun mujmilan haqqan ala alami, Muhammadun dhikruhu rawhun li anfusina, Muhammadun shukruhu fardun ala al-umami, Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha, Muhammadun kashiful ghummati wadh-dhulami, Muhammadun sayyidun tabat manaqibuhu, Muhammadun saghur rahmanu bin ni'ami, Muhammadun safwatul bari wa khiratuhu, Muhammadun tahirun min sairi tuhami,
محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضمي محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, kita sudah selesai majlis pada pagi ini dengan ijazah daripada Habib Ibrahim dan juga tausiah daripada guru-guru kita, insya-Allah. Moga-moga Allah kabul segala majlis pada pagi ini, dan terima kasih banyak kepada tuan rumah semua yang hadir. Moga-moga kita jangan serik majlis begini untuk mengisi cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhal Syekh. فاتحة بالقبول وتام كل سوء. الله سبحانه وتعالى يسر لنا المطالب الدينية والدنيوية والأخروية ويعطينا ما طلبناه، وأن الله سبحانه وتعالى يقضي حوائجنا كلها، حوائج الدنيا والميسرة وحوائج الأخرى المغفرة ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويسر المطلوب جاه النبي المحبوب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. على من أسأل بعد حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم. تقبل الله منكم.